Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh kasih Tuan Imam, ahli jawatan ketua masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan ini kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan ihsan, inayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebagai meneruskan, insya-Allah kita lihat surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ayat yang ke-86. Ayat yang ke-86. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas, maka Allah Taala menjelaskan iaitu sesiapa yang mencari agama selain pada agama Islam, maka dia tidak akan diterima. Di akhirat nanti dialah di antara orang yang rugi. Allah Akbar. Jadi Allah pesan awal-awal tidak ada agama lain yang diredai oleh Allah SWT, hanyalah agama Islam. Baik, jadi kemudian ayat yang seterusnya pula, insya-Allah nanti dia ada sebab nuzul ya. Setelah kita baca ayat nanti kita akan lihat pada sebab nuzul dia. Baik, dalam ayat yang akan datang itu Allah Taala menceritakan iaitu apabila kita berada dalam agama Islam, hendaklah kita istiqamah. Seperti mana yang Allah Taala sebut dalam surah yang lain, Allah sebut Ba'da minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Kemudian Allah jelaskan sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian mereka istiqamah. Mana sampailah ke mati kita ni berada dalam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Kemudian ayat seterusnya diceritakan pula, maka ada pula kemungkinan kalau ada orang yang keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik lah. Tapi insya-Allah kita lihat pada ayat seterusnya, ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi ayat ni Allah menjelaskan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimanakah Allah akan menunjukkan satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Ini makna kata lain apa? Bagaimana pula orang yang murtad Allah nak bagi tunjuk pada mereka sebab mereka yang keluar dari agama Islam. Wa syahidu anna rasulah haqqun.
serta mereka telah mengaku bahawa Rasul itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang sebenar-benarnya. Waja'ahumul bayyinat, dan baginda telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Jadi maksud pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, iaitu bagaimanakah mereka yang telah mengetahui kebenaran yang dibuat oleh baginda, mereka pernah beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian mereka kembali kafir, kembali kepada syirik zaman jahiliyah dahulu. Maka bagaimanakah mungkin mereka akan mendapat hidayah setelah mana mereka dahulu berada pada petunjuk dan kemudian mereka memilih kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita lihat ni, na'udzubillah lah, kaum kita, kaum Melayu dah ada yang macam ni. Itu yang terutama mereka ni yang menerima Kristian. Menerima Kristian. Sebabnya asas tak ada daripada kecil, tak dibentuk daripada kecil, maka mereka terasa yang Kristian itu agama yang benar sebagainya. Tidak ada, Allah dah sebut dah. Dalam ayat lepas Allah jelaskan, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, Allah Ta'ala takkan terima agama dia itu. Allahu Akbar. Sebab itulah muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, banyaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala semua kita ini istiqamah. Dalam tadi yang Allah sebut lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati melainkan kamu dalam keadaan sebagai seorang Islam. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, orang yang telah tahu kebenaran, mereka pernah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka memilih kekufuran. Bagaimana Allah Ta'ala beri petunjuk kepada mereka? Iaitu dengan kata lain, Allah Ta'ala akan membiarkannya dalam keadaan bergelumang dengan kesesatan, kegelapan tadi. Sebab itu pilihan ni. Dah dulu dia tahu kebenaran. Allahu Akbar. Jadi sebab tu Allah jelaskan, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Itulah yang Allah jelaskan. Ingatlah, Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan beri petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi orang zalim Allah tak akan beri petunjuk. Maknanya dia tidak akan dapat melihat kebenaran. Cuba kita lihat. Setengah orang tu dia tahu kebenaran, tapi apabila dia menolak kebenaran tadi, maka tak ada lain lah. Tak ada lagi selepas kebenaran melainkan kesesatan. Manusia akan sesat apabila dia tahu kebenaran tapi masih lagi hatinya menyangkal kebenaran tersebut. Dengan kata lain, dia memilih jalan yang salah. Jalan yang salah tadi. Baik. Jadi apa? Maka Allah Ta'ala menjelaskan, walaupun Allah sebut qauman, qauman makna siapa-siapa lah, tak kira. Asalkan mereka ni daripada mereka dalam keadaan yang kata jahiliah, kemudian mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sekarang tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tahu kebenaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pilih lagi, jangan kembali kafir, jangan kembali kepada kesesatan seperti zaman jahiliyah dahulu. Jadi mereka ini tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah, karena Allah jelaskan Allah Ta'ala tak akan berpetunjuk kepada orang zalim. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang Allah SWT, bila kita lihat perkataan zalim, zalim ni kita akan terbayang yang kita menganiaya orang, kita buat kejahatan pada orang, itu panggil zalim. Itu persepsi kita. Kata ulama, zalim itu adalah meletakkan satu perkara pada bukan tempatnya. Zalim apa? Meletakkan satu perkara pada bukan tempatnya. Jadi banyaklah. Kalau sekarang waktu solat tapi pergi tidur, zalim atas diri sendiri, bukan nanti zalim pada orang saja. Ada kita kata waktu-waktu untuk kita menimba ilmu sebagainya, tapi kita berada pada tempat yang leka, tempat yang lalai, maka zalim namanya. Nampak tak? Jadi zalim ni nanti bukan kata kepada atas orang lain. Boleh jadi zalim itu berlaku atas diri sendiri. Sebab tu Allah peringatkan dalam hujung ayat ini apa? Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tak akan tak bagi petunjuk.
Walaupun kita kata sana kita ni dah Islam dan sebagainya. Itulah yang kita kena minta apa? Supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Allah boleh ubah hati seseorang tadi. Ya, kalau kita lihat macam mana keimanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Allah membolakkan balik hati mereka. Termasuklah dalam asbab nuzul dalam beberapa ayat ini juga Allah membolak-balikkan hati. Allahu Akbar. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, daripada seorang yang amat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia keluar nak pergi mencari Nabi, nak bunuh Nabi. Ya, nak bunuh Nabi, ya. Tapi Allah membalikkan hati beliau. Maka dialah menjadi orang yang Islam, yang hebat dengan Islamnya. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umarlah orangnya. Subhanallah. Nak ceritanya hebatnya Sayyidina Umar. Ini adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ya, muslimin dan muslimat, banyak-banyak kita berdoa, ya. Sebab Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah orang Islam sampai kita mati. Jangan cari yang lain. Ya. Sebab tu yang pertama sekali berpegang dengan isi kandungan ayat Al-Quran. Jadi kita kena faham. Tahu terjemahnya, tahu tafsirnya sikit sebanyak. Ya. Kalau tidak kita hanya baca saja, tak tahu juga. Itu. Dan kemudian kita, ya, amalan kita hendaklah menepati dengan apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tandanya kita mengikut syariat baginda. Tanda kasih sayang kita bagi kepada baginda, kita menegakkan amalan-amalan yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Masuklah contoh kita lihat dah, ya, jaga solat secara berjemaah, ya, majlis-majlis ilmu, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan mereka ini bagaimana? Mereka yang memilih kesesatan tadilah, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Inilah balasan dia. Ulaika, mereka itu. Siapa? Orang yang murtad tadi. Jazaohum, balasannya ialah anna alaihim la'natullah, bahwasanya laknat Allah, wal malaikah, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ya, laknat Allah Ta'ala, malaikat dan manusia seluruhnya, dan menimpa ke atas mereka. Iaitu bila disebut laknat daripada Allah, kita kena faham apa makna laknat daripada Allah. Maknanya dijauhi rahmat. Dijauhi rahmat. Bila jauh rahmat daripada Allah Ta'ala, kita fahamlah macam mana nak dapat hidayah daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Ya, daripada malaikat, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk orang yang beriman. Dan orang yang kufur, maka malaikat juga mendoakan kebinasaan untuk mereka. Itu. Jadi itu laknat daripada malaikat, iaitu malaikat tak doa dengan kebaikan. Sebaliknya malaikat doa untuk keburukan. Kemudian wan nasi ajma'in, manusia keseluruhan. Kalau kita fikir manusia keseluruhan, ada yang Islam, ada yang kufur kan. Baik, maksud ini manusia ni adalah manusia yang beriman. Jadi mereka ini juga tidak akan mendoakan kebaikan untuk orang yang tadi. Baik juga kita biasanya kita selepas solat, Allahumma afil lana dhunubana. Ada. Tu. Ada juga wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Itu mereka telah mati dulu. Kita doa untuk mereka. Kemudian ada lagi dah. Walil mu'minina wal mu'minat. Bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, al ahya'i min wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Inilah yang kita doa. Doa orang Islam, doa orang yang beriman. Jadi mereka ini tak akan dapat. Allahu Akbar. Ya, takkan dapat tadi. Baik, yakni mereka ini mendapat laknat daripada Allah dan seluruh makhluknya. Allah sebutnya.
Allah sendiri, kemudian malaikat. Kita faham malaikat ini adalah golongan makhluk yang maksum, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni sentiasa laksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi doa mereka itu Allahu Akbar. Ya, kita fahamlah. Bila mereka ni muqarrabin, yang hampir dengan Allah, doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Ya. Jadi mereka ini dipenuhi dengan laknat. Dengan laknat tadi, dengan dijauhkan daripada keberkatan, daripada rahmat. Ya, dah. Tu. Baik. Jadi hak sini kita kena fahamlah. Bahawasanya apa? Dalam kehidupan kita ini, kita doa untuk orang lain, dan juga sebenarnya orang lain juga doa untuk kita secara tak langsung. Cara yang tak langsung tadi. Gitulah yang Allah kaitkan. Siapa yang cari agama Islam tidak diterima Allah. Jadi dia beragama Islam, insya-Allah maka dia juga akan mendapat rahmat daripada Allah, daripada malaikat, dan juga daripada doa orang-orang yang beriman, golongan abrar, golongan muttaqin. Allahu Akbar. Ya. Jadi Allah jelaskan itu, mereka ini akan rugi. Macamlah Allah sebut dah, cari agama Islam pada Islam, di akhirat mereka akan rugi. Sebenarnya dunia pun mereka rugi, sebab mereka akan berpenat lelah dengan dunia, tapi sebenarnya tidak ada pun keuntungan. Walaupun mereka nampak seolahnya apa? Untung, tapi di sebaliknya kerugian sahaja. Ya Allah. Ya. Orang yang untung adalah orang yang membawa agama dalam diri mereka. Orang yang beramal dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak nampak sekarang ni benda ini. Esok di akhirat maka dia akan lihat, macam mana dia tak pernah buat seolahnya. Tapi pahala yang dapatnya berganda-ganda. Sebab apa? Sebab dia cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lakukan amal ibadat yang dilakukan oleh baginda, dan kehidupan dia itu mengikut perjalanan yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah jelaskan lagi tadi mereka ini mendapat laknat tadi. Bila dapat laknat, kita fahamlah di akhirat pastilah tak selamat. Tengok Allah jelaskan khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhab wa la hum yunzarun. Tu. Jadi Allah Ta'ala kembali semula kepada akhirat nanti. Sebab dunia manusia tak nampak. Sebab apa? Manusia di dunia kalau ada kafir sekalipun Allah bagi nikmat lagi, dia senang lagi. Orang tak jaga solat, orang tak jaga amal ibadat, masih hidup elok lagi? Ya. Tapi ingatlah Allah jelas. Khalidina fiha. Tu je Allah mereka kekal di dalamnya. Baik, sebabnya sebelum ini tak ada perkataan tentang neraka. Biasanya khalidin kekal neraka. Tapi ini kembali pada laknat tadi. Pada laknat tadi, iaitu dengan makna mereka kekal di dalam laknat itu sampai mereka bertaubat. Itu kalau mereka bertaubat. Kalau tak bertaubat, mereka akan terus kekal ke dalam neraka. Dia kekal ke situ dia akan situ. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan bilalah dia ini berada dalam laknat pada Allah, selamatkah dia? Tentulah kita tahu dunia akhirat pastilah tak selamat. Maka Allah jelaskan la yukhaffafu anhumul azab. Arti yang pertama, Allah jelaskan tidak diringankan siksaan ke atas mereka. Tu Allah jelaskan tidak akan diringankan, iaitu tidak akan dikurangkan. Pasti mereka ni akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat di dunia pun Allah Ta'ala boleh turunkan azab, di akhirat tu sudah pasti. Tu. Sebab tu kalau kita lihat Allah dah tunjuk dah di mana mereka yang menentang Nabi SAW, terutama daripada pembesar-pembesar Quraisy yang sebangsa dengan Nabi. Mereka ini kebanyakannya terbunuh di dalam peperangan Badar. Termasuklah Abu Jahal. Mereka ni bukan syahid, tapi mati. Mereka ni mati yang diazabkan di medan peperangan. Itu dunia. Akhirat nanti ialah lagi kena lebih berat lagi daripada yang dunia tadi.
Itu yang pertama Allah jelaskan, ya. Baik. Sebab yang tadi khalidina fiha tu ada yang apa? Yang merujuk kepada laknat tadi, dan ada juga ahli tafsir yang merujukkan kepada neraka. Mereka akan kekal dalam neraka, dan kemudian azab neraka tadi tidak akan diringankan kepada mereka. Ya, ini kalau kita lihat pada ayat lain, ya betul lah. Sehinggalah orang kafir ataupun orang yang dimasukkan neraka nanti, ya, mereka ni nak berdoa kepada Allah Ta'ala terus tak boleh, sampai mereka minta kepada malaikat, tolong doa kepada Allah Ta'ala supaya diringankan azab. Diringankan azab kata mereka, walaupun sebentar. Kalau boleh berehat sebentar pun tak apa dah. Itu nak jelaskan kepada kita bahawa apa? Azab api neraka tu sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat dah. Nampak Allah jelaskan orang apa ni neraka tadi, kalau boleh sebentar pun tak apalah, berehat. Tapi tak mungkin. Inilah yang Allah sebut dah tu. Yang tadi ya, khalidina fiha, kekal. Kekal mana satu saat pun. Ya, satu saat pun tidak akan terlepas dari azab tadi. Allahu akbar, ya. Yang pertama, jadi mereka akan la yukhafu wa'nabul azab. Ya, tidak diringankan siksaan ke atas mereka. Yang kedua, walahu biyunzarun. Dan mereka tidak diberi tangguh. Tak diberi tangguh, iaitu tak ada dah pintu taubat untuk mereka. Sebabnya apa dah? Kalau tak bertaubat di dunia, di akhirat nak dia? Tak. Sebab tu yang lain Allah sebut dah. Allah tak terima mu'tabin. Mu'tabin ni apa? Orang yang minta taubat. Ya Allah, ya. Rabbana absarna. Selalu kita dengar ayat tu dah. Ya Tuhan kami telah lihat apa? Api neraka. Wa sami'na. Dulu kami dah dengar dah ayat Al-Quran pun ada. Cerita pada Nabi pun ada. Absarna wa sami'na. Tak, kemudian nak apa? Farji'na. Tu nampak minta apa? Minta supaya dikeluarkan dari neraka, kalau boleh kembali ke dunia sebentar pun tak apa dah. Sebab apa? Inna muqinun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang yakin. Orang yang yakin. Allah. Tapi situ tengok perkataan muqinun tu dipanggil isim fa'il. Isim fa'il benar yang jamid, benar yang tetap. Nak nyari sekarang kami benar-benar yakin. Hati kami tak menolak langsung. Tapi apa guna? Sebab tu Allah tak gunakan. Sepatutnya dia inna muqinuna. Sepatutnya kalau di dunia Allah sebut, ya, inna nuqinu. Itu akan beri perubahan. Mungkin akan berubah satu masa. Tapi Allah sebut muqinun, tak akan berubah dah. Iaitu hati mereka ni yakin. Tapi masa nampak je lah. Kenapa Allah Ta'ala tak kembalikan semula, sedangkan mereka nak kembali ke dunia? Allah kata tak. Sebab apa? Mereka ini kalau dikembalikan la'aidun. La'aidun apa? Mereka akan kembali semula kufur seperti mana mereka dulu. Sebab itulah ahli neraka tu layak dengan siksaan neraka tadi. Tu. Jadi mereka ini tidak ditangguh. Ya, tak akan ditangguh. Tak akan tangguh, maknanya dah peluang untuk mereka dah tak ada lagi. Allahu akbar. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita ni yang masih hidup banyak lagi peluang selagi mana kita masih hidup. Sebab itulah kita ni sentiasa kena muhasabah. Nabi SAW, para sahabat, malahan ulama-ulama, orang soleh, salafus solihun dahulu, mereka ni sentiasa bermuhasabah. Muhasabah ni apa? Cek balik, ingat balik apa yang kita buat. Kadang-kadang manusia ni, hak yang dia buat, dia tak ingat. Padahal dia buat tu apa? Banyak hak yang salah, banyak yang dosa dan sebagainya. Sebab tu dia terlupa nak bertaubat. Lupa nak bertaubat, sebab sibuk dengan dunia. Sebab tu ingatlah kita ni tak terlepas. Ya, tak selamat kita daripada dosa-dosa. Sebab tu maka hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datang ayat selanjutnya Allah ceritakan apa? Tadi Allah Ta'ala ceritakan orang yang keluar pada Islam, yang murtad, maka mereka rugi. Mereka akan disiksa dan neraka nanti. Kemudian siapakah yang selamat? Ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya Allah ceritakan mereka yang selamat. Siapa mereka? Ada.
illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ini saja orang yang akan selamat. Ya, Allah sebut illalladzina tabu min ba'di dzalik. Kecuali. Ni kecuali ni panggil istisna, iaitu apa? Mereka yang diampuni Allah Taala. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu. Mungkin mereka dah keluar dari Islam, kemudian teringat semula mereka ni buat kesilapan. Dia bertaubat kembali semula pada Islam. Dah. Wa aslahu. Ni kena ada. Bukan sekadar bertaubat saja. Wa aslahu, dan membuat kebaikan. Nak buat kebaikan, jadi baik balik. Ya. Jadi dalam kehidupan dia hidup seperti mana yang sebagai seorang Islam yang mengikut kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni Allah sebut apa? Mereka inilah yang tidak akan diazab Allah sebab mereka bertaubat. Tu ya. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dibentak Allah Taala, kena ingatlah. Taubat ini adalah satu benda yang besar. Anugerah Allah Taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab taubat kita ini dengan kita beristighfar, kita menyesal, insya-Allah Allah Taala akan terima penyesalan tadi. Sedangkan umat zaman dahulu, cuba kita lihat tak macam mana cerita umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka yang menyembah anak lembu tu. Kenapa? Taubat mereka adalah dengan cara apa? Kena dibunuh. Nampak tak? Ya Allah, sebab tu saya kata tak, kalau umat zaman sekarang ni kalau bertaubat cara apa, kena dihukum mati, saya kata. Rasanya ya Allah, tinggal berapa orang je. Tinggal berapa orang je yang ada di muka bumi ni. Sebab apa? Buat benda yang hak dahsyat tadi, syirik pada Allah sebab kena pancung kau, kenapa? Ya Allah. Tinggal berapa orang? Tapi ini rahmat Allah Taala. Sebab tu pada akhir ayat Allah sebut fa innallaha ghafurur rahim. Dia kata, tadi Allah jelas apa? Orang yang bertaubat kemudian dia buat kebaikan, fa inna, maka sesungguhnya Allah Taala Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Baik, inilah sifat Allah Taala yang Maha Pemurah. Tengok sifat Ghafur ini sebab dia panggil mubalaghah. Mubalaghah ni makna apa? Allah Ta'ala Maha Pengampun sebenarnya. Allah nak supaya manusia ni bertaubat, kembali semula. Walaupun manusia tu dahulu dia pernah buat 1001, walaupun bukan 1001 dah, dia buat dosa seperti buih-buih di lautan sekalipun, Allah SWT Maha Pengampun. Itu sebab tu Allah katakan Rahim, Maha Penyayang, Maha kasih sayang Allah Ta'ala. Kena ingat Allah Ta'ala bukan cipta manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sebenarnya apa? Manusia tu yang pilih sendiri. Walaupun kita kata qada Allah Ta'ala dah, Allah dah bagi peluang. Kita kena faham. Sebab tu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala cipta kita, dan segala perbuatan yang kita buat, kita yang pilih. Sebab tu dalam perbuatan ni dia ada dua perkara. Ada dua perkara. Yang pertama dipanggil ittirari. Ittirari ni macam apa? Keterpaksaan, iaitu benda ni datang dari Allah Ta'ala. Contoh seperti maut, sakit, bukan yang tercari. Tak ada siapa nak cari kematian, tak ada saja. Itu ketetapan pada Allah Ta'ala yang kita tak boleh langsung, tak boleh tolak. Yang kedua ni dia panggil ikhtiyari. Hak ikhtiyari ni yang Allah Ta'ala bagi. Siapa buat baik, dia dapat pahala. Siapa buat buruk, buat jahat, dia dapat dosa. Ikhtiarin banyak. Makan, minum kita, kita nak jalan, kita nak solat, tak nak solat, itu dipanggil ikhtiari. Pilihan kita. Kita nak buat ke tak? Inilah yang mendapat tu, dapat pahala. Dan juga dapat dosa. Inilah yang Allah sebut. Allah sebut sifat apa? Ghafur, Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maksudnya apa? Manusia ni pasti. Manusia ni pasti apa? Pasti tersilap. Kita bayangkan seperti mana Allah cerita Nabi Adam kan? Nabi Adam pun tersilap tak? Ya, Nabi Adam tersilap. Allah sebutkan Nabi Adam lah tak? Dan Hawa tak?
wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu mendekati pokok ini, ada pokok larangan dalam syurga. Allah Ta'ala uji Nabi Adam AS. Allah berkata, jangan kamu berdua ya Adam wahai Hawa mendekati pokok ini. Fatakuna minadh zalimin. Maka kamu berdua akan jadi orang yang zalim. Zalim atas diri kamu. Nah, tapi sebab apa? Syaitan kan? Syaitan yang telah yang telah menggoda, dan akhirnya mereka lakukan apa yang Allah Ta'ala tegah tadi. Tapi tak apalah, Allah Ta'ala Maha Pengampun kan. Allah sebut dah Nabi Adam. Fatalaqa Adamu kalimatin fataba. Nabi Adam AS jumpa kalimah. Kalimah tu yang Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu seperti mana yang juga yang Nabi Yunus alaihi salam zikir dalam perut ikan tadi. Dan mengaku kita ni orang zalim. Tidak menjadi masalah kita mengaku depan Allah Ta'ala kita ni orang zalim. Sebab apa? Memang kita zalim. Cuma kita tak buat pada orang lain, mungkin tak ada kita. InsyaAllah Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ingat situlah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bukan sekadar itu, penyayang. Ini bentuk apa? Kelembutan, kebaikan, kasih sayang, kemurahan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Jadi sesiapa yang bertaubat kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan mengampuni. Tapi taubat itu taubat yang sungguh-sungguh lah. Itu kadang-kadang kita panggil taubat nasuha. Taubat nasuha. Terutama hak kita dengan Allah Ta'ala. Pertama sekali kita kena tinggalkan perbuatan dosa tadi. Kemudian kita kena menyesal. Kita menyesal, dan yang ketiganya kena berazam takkan ulang lagi. Itu taubat. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik di sini ada sebab nuzul dia. Ni boleh kita tengok sebab nuzul dia lah. Daripada ayat yang kita baca pada pagi ini, maka kita lihat baik Ibn Jarir diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, baik, ada seorang Ansar yang masuk Islam. Ansar ni sahabat yang berasal pada Madinah. Baik, dia masuk Islam kemudian murtad. Sebab masa tu mungkin kita keimanan lemah tadi kan. Sebab zaman itu ada orang munafik lagi, pengganggu-pengganggu, yang kacadong tu banyak. Jadi dia orang Ansar ni masuk Islam kemudian dia murtad dan dia buat syirik. Seperti mana zaman sebelum Islam. Sedangkan dia masuk Islam okey. Baik, kemudian dia menyesal. Lepas tu dia menyesal sebab kena murtad dia. Baik, maka dia memutuskan kepada kaum dia, daripada perempuan Ansar tadi, dia hantar wakil untuk berjumpa dengan Nabi SAW untuk bertanyakan. Apa pertanyaan dia? Adakah masih peluang? Adakah dia berpeluang untuknya untuk bertaubat? Untuk bertaubat tadi. Maka turun ayat tadi. Turun ayat tadi iaitu ayat apa yang tadi? Kaifa yahdillahu qauman kafaru tadi. Bagaimanakah Allah Ta'ala boleh beri petunjuk kepada orang yang kufur setelah mereka beriman dan mereka melihat kebenaran yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi kalau mereka murtad terus sedangkan itu, mereka ni orang yang rugi, akan dilaknat oleh Allah Ta'ala, malaikat dan semua manusia. Dan besok mereka akan masuk neraka yang berkekalan, yang tidak akan ditangguh-tangguh lagi, iaitu tidak akan diberi pengampunan. Tapi kemudian Allah jelaskan illal ladzina tabu, kecuali orang bertaubat. Ni jadi turun pada sahabat ni. Baik, bila turunnya ayat tadi, ada. Bila turun ayat tadi tu. Baik, maka Nabi SAW pun beritahu kepada wakil hak si fulan tadi, supaya beritahu kepada dia,
supaya bertahu kepada dia, supaya kembali semula kepada Islam. Dia jumpa dengan Nabi, sebab dia rasa apa? Tak ada peluang lagi. Sebab dia dulu Islam, kemudian dia murtad, nanti dia tak ada lagi bahagian dalam Islam, mana tak layak dia lagi. Maka dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menceritakan kepada dia, iaitu seorang yang bertaubat insya-Allah akan diterima taubatnya itu. Maka dia pun kembali semula kepada Islam. Alhamdulillah, kerana dia menjadi seorang sahabat yang setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang merupakan apa? Asbabun nuzul tadi kepada ayat tadi. Baik. Baik, kemudian kita lihat lagi ya. Tadi Allah jelaskan apa? Orang yang Allah Taala terima taubat, iaitu mana taubat tadi sebelum mereka mati. Sebelum mereka mati. Baik. Kemudian Allah cerita pula, ada pula jenis orang yang Allah Taala takkan terima taubat mereka. Tengok siapa? Tengok ayat satu lagi insya-Allah. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Ni Allah jelaskan mereka yang Allah Taala tak terima ni. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ba'da imanihim, sesudah beriman. Lebih kurang macam tadi kan? Kufur setelah beriman. Summazdadu kufra. Hak yang tadi dia bertaubat, hak ni summazdadu kufra, kemudian bertambah kekafirannya. Lebih dahsyat lagi kafir dia tadi. Lam tuqbala taubatuhum. Jadi sekali-kali taubat mereka itu tidak diterimanya. Tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa ulaika humud dhallun, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sebab apa? Mereka pernah beriman, mereka tahu Islam, kemudian mereka murtad, jadi orang kafir, dan bertambah lagi kekafiran tadi. Itulah Allah jelaskan mereka itu orang yang sesat. Yang itu tiada petunjuk lagi pada mereka tadi. Baik, jadi sini sebenarnya Allah Ta'ala beri peringatan dan juga ancaman terhadap orang yang kafir setelah beriman. Mana orang murtad. Kemudian dia bertambah lagi kekafirannya dengan terus menerus, iaitu dengan kata lain, dia tak bertaubat sampailah ke mati. Sampai ke mati. Jadi Allah Ta'ala menceritakan bahawa taubat itu tidak akan diterima apabila telah datang ajal. Jadi maknanya kalaulah kita dengan kata lain, selagi mana belum datang ajal, maka disitulah pintu taubat terbuka. Seperti dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada yang jelas, Nabi kata, iaitu taubat tidak akan diterima. Apabila telah nazak. Sebab dia kata hatta lam yuqarqir, sehinggalah sebelum nazak. Sebelum nazak kalau rasa nak mati tu dia bertaubat, insya-Allah masih boleh lagi. Tapi bila mana dah malaikat dia tarik roh tadi sampai ke kerongkongan, maka tak ada lagi peluang, habis dah. Allahu akbar Ini samalah seperti dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah jelaskan, walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahdumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan Allah Ta'ala tidak menerima taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dah sampai itu baru nak bertaubat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu kami telah sediakan siksaan yang pedih. Daripada ayat sinilah kita faham Fir'aun. Fir'aun pada zaman Nabi Musa AS, dia nak tenggelam dah ni. Nak tenggelam dah. Baru dia kata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dah tak ada dah.
Tak ada lagi apa? Tak ada peluang lah. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata masa yang kita masih ada ni muslimin-muslimat amat berharga. Ya, masa peluang kita untuk mencari ya, maghfirah, pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah jelaskan, lam tuqbala taubatuhum. Sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka. Dah nak mati dah. Ataupun dengan kata lain, bila dah mati baru nak bertaubat. Nah, wa ulaika mudallun. Mereka itulah orang yang sesat. Yakni orang yang keluar pada manhaj yang benar. Maksud ni jalan. Jalan yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebaliknya mereka menuju kepada jalan kesesatan. Tak? Baik, Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, ada satu kaum yang menyatakan diri mereka itu masuk Islam. Lalu mereka keluar pada Islam. Kemudian mereka meluk Islam. Kemudian mereka murtad lagi. Ada yang berkali-kali itu, mempersenakan agama. Kemudian mereka mengirim utusan kepada kaum mereka, daripada kaum mereka itu untuk tanyakan keadaan mereka itu kepada Rasulullah. Rasulullah ya. Maka ketika disampaikan Rasulullah itu turunnya ayat ini. Iaitu mereka yang mempersendakan tadi. Mereka ni mempersendakan sebab apa? Beriman, kufur. Beriman, kufur lagi. Dah macam mana tu? Tu. Nauzubillah daripada itu. Maka jangan jadi seperti itu. Kita ni sebab itulah yang kita minta apa? Allah Taala teguhkan keimanan kita, insya-Allah sampai ke mati kita berada di atas millah yang benar. Iaitu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah juga yang dibawa oleh para anbiya alaihi wasallam, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu, mudah-mudahan ambillah pengajaran. Sebab zaman bila-bila pun boleh berlaku ni. Ini zaman Nabi SAW pun boleh berlaku ya. Kalau zaman sekarang kita kata lagilah senang. Sebab apa? Bila mana kita ni jauh daripada majlis-majlis ilmu, jauh kita pada ulama, tidak ada ilmu, mudah kita disesatkan. Sekarang ni nak disesatkan boleh, hujung jari boleh disesatkan. Nampak senang je. Allahu Akbar. Kalau dulu mungkin jumpa orang kan. Sekarang ni hujung jari je, muka sendiri. Boleh jadi sesat. Tu. Sebab tu ambillah ilmu yang sebenar. Ilmu sebenar macam mana? Ilmu yang bentuk talaqi. Kita berdepan dengan guru kita. Bila kita berdepan dengan guru kita ni, barulah kita apa? Ilmu tu insya-Allah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata tak mari masjid tak apa, tak minat ilmu tak apa. Sebab apa? Banyak dah sekarang ni di mana? Di FB ke apa semua tu. Itu sebagai maklumat, bukan ilmu. Ilmu ni bila kita berdepan dengan guru. Tidak ada seorang murid tanpa guru. Tidak ada seorang murid tanpa guru. Kalau tak ada guru, siapa murid? Siapa guru dia? Tak lain tak bukan iblis lah guru dia. Allah Akbar. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu, mudah-mudahan Allah Taala bagi pencerahan kepada kita. Apa yang ini dapat jadikan panduan untuk kita amalkan dan dapat kita wawarkan pula kepada sahabat-sahabat yang tiada di sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Waalaikumsalam. Bantu je tak dengar je tadi. Saya tak tahu ya. Kurang sebab voice tu ya. Suara tu tak sampai dah saya tu. Ya. Saya tak dapat menangkap tu je. Saya tak dapat menangkap tu. Ni sebab dekat saya ni ada bunyi. Kak je tak bunyi kan, tempat dia ada bunyi. Ya. Ni sebab ada bunyi kan, saya dengar bunyi tu kuat lagi pada suara je kan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin sakin. Allahumma nazkal khairan ma yasadqa ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu min syarri ma sata'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان في الصراط وادخلنا الجنة كالفصيح برب الرحمن اللهم اغفر لما وترضى اللهم زدنا علما نافعا وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.